الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Nazir, serta pimpinan harian terkuasa para jemaah muslimin dan muslimat yang dimulia diberkati Jalla wa'ala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan hidayah Allah, pada malam ini kita masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat, seterusnya berada dalam majlis ilmu. Dan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sambung yang seterusnya para jemaah muslimin muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sadaqallahul azim. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni ulama tafsir yang hebat dan menjadi rujukan, ada di kalangan tafsir-tafsir lain pun merujuk kepada tafsiran beliau. Ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir jalan lain dan sebagainya. Ketika Ibnu Katsir menyebut di dalam biografi Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, bahawasanya dia ni adalah seorang yang zuhud. Biografi ini rahimahumullah, latar belakang ataupun yang disebut sejarah kehidupan dia. Biografi ini bukan senang sesuatu nak cari dalam kumpul tahu-tahu budak khalifah yang hebat.
kita sendiri pun kadang-kadang tak sempat nak cari biografi keturunan keluarga kita sendiri. Mungkin ayah kita tahu, tapi kat tu Toki tu mungkin lupa dah sikit. Kalau pika atas lagi tak kenal. Tak. Pika ayah ni, ayah pun hari ni kenal ayah lah. Daripada ayah pun tak kenal kalau ayah tak beritahu. Maknanya ada tanda-tanda kita ni akhir zaman memang tak ada masa kita nak cek asal-usul kita. Imam Ibn Qasim menyebut dalam biografi Khalifah Umar Abdul Aziz, Khalifah yang hebat radhiyallahu anhu. Antara yang disebut oleh Imam Ibn Qasim dalam karangan ataupun tentang biografi Khalifah Umar, di antaranya disebut apa dia? Khalifah Umar ni dia seorang yang zuhud. Dia juga seorang yang muda, zuhud lagi muda, tapi mampu memimpin manusia. Zuhud, muda, mampu memimpin manusia. Sementara tengah riwayat ada menyebut padanya belum sampai usia 40 tahun dah memegang jawatan. Riwayat kata sebelum 40 tu dia sudah ditabalkan sebagai khalifah. Maknanya muda lah. Bukan semua Allah Ta'ala bagi orang ni muda-muda ada jawatan. Pertama tak minta. Kalau minta tu lain cerita pula. Orang tak minta ni dapat jawatan usia muda. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yakni apa yang ada di dalam diri Khalifah Umar, pertama kata Imam Ibn Qasim, jujur dia. Kejujuran yang ada dalam diri Khalifah Umar tu yang menyebabkan Allah Ta'ala beri dia keistimewaan. Pertama disebut apa dia? Jujur. Kejujuran Khalifah Umar tu Allah Ta'ala beri pada usia muda dia menjadi pemimpin yang hebat dan pemimpin disegani dan pemimpin disayangi rakyat. Usia muda, hebat, segar, sayang. Ada orang jadi pemimpin, orang tak hormat. Kalau tak hormat lah malu segar tidak. Sayang, jauh tuan, sayang ni benda nak beralih itu bukan senang benda sayang. Nah, tapi dia memiliki keistimewaan, muda lagi, hebat lagi, banyak dia sayang. Maknanya nak kata hebat, seorang pemimpin yang Allah Ta'ala bagi luar biasa dia punya keistimewaan. Sehingga dia pernah beritahu kepada anak dia, Umar ni dia ada anak dia. Anak dia ni nak memiliki penempatan. Dia nak buatlah penempatan kan. Lepas dia ditambahkan menjadi khalifah, dia tak bantu anak dia. Dia katakan anak dia, kalau kamu nak, kamu kerja sendiri, cari sendiri. Sebab dia takut berlaku konflik of interest tahu. Jabat tanah, lembaga hasil cek, orang nak khalifah sendiri. Tak kait dengan dia. Kalau kamu nak, kamu kerja. Buat split gaji sendiri, cari kerja sendiri, ikut saluran. Memang nak dia buat gitu. Sekiranya kamu mengambil kesempatan atas hanya ni, kebarangkalian akan berlaku beberapa perkara. Pertama, dengan sebab jadi khalifah ni kata Umar, aku dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua, dengan sebab khalifah juga aku dihumban ke dalam neraka. Kalau aku ke syurga, bila mana kamu tidak mengambil ataupun menjadikan jawatan aku ni sebagai peluang untuk kamu meraih kekayaan. Ayah jadi
khalifah kamu tidak mengambil kesempatan peluang, maka insya-Allah ayah dimasukkan ke dalam syurga. Sekiranya kamu mengambil kesempatan atas peluang aku sebagai khalifah, kamu berbangga-bangga, nescaya aku diumbar ke dalam neraka. Anak dia kerja, cuma riwayat kata anak dia kerja dapatlah pergi untuk menempatkan semua rumah. Mana susah hidup anak dia. Tapi dia tak lama rahimahullah, 2 tahun lebih, 3 tahun gitu, dia jadi khalifah. Ni nak turun orang lain-lain. Dia kata dia meninggal, dia tak dipegang jawatan. Tak pegang lama lah Umar, tak pegang lama. Umar Abdul Aziz kejap je pegang jawatan. Dia waktu sayang dia. Dia lepas jawatan, masa rakyat dia sayang pada dia. Maka Imam Ibn Katsir menyebut bahawa dalam salah satu menuju cita-cita yang disebut, maknanya pemimpin yang adil itu ialah mereka menjadikan jawatan itu sebagai amanah. Mereka mengejarkan keberkatan tetapi bukan kekayaan. Berkat ni apa dia? Ziyadatul khair. Kaya apa dia? Laisal ghina bi kasratil mal walakinnal ghina binan nafs. Kata Nabi, kaya bukan banyak harta tapi kaya jiwa. Berkat ziyadatul khair, kaya kata Nabi, laisal ghina bi kasratil mal walakinnal ghina binan nafs. Kaya tu bukan makna banyak harta tapi kaya jiwa. Jiwa macam mana rahimahullah? Jiwa yang qanaah, jiwa yang tidak ada sifat dhamma. Itu makna kaya. Jiwa yang tidak kedek, jiwa yang tidak berkira. Apa maksud dia? Kalau kita jumpa dengan orang macam ni, hebatlah kan? Faham? Kaya bukan banyak harta, walakinnal ghina binan nafs. Tapi orang kaya ni adalah jiwa dia. Jiwa dia tu jiwa yang suka menolong. Baik, berkat ialah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, bertambah kebaikan bermaksud apa yang Allah Ta'ala beri pada dia ni, dia suka buat benda baik. Dengan sebab Allah Ta'ala panjang umur, apa dia buat? Beribadah. Panjang umur dia ngaji baca Quran. Panjang umur dia suka zikir. Panjang umur dia suka sedekah. Hak ni Nabi sebut maqala umruhu wa hasuna amal. Siapa dia Allah Ta'ala rezekikan dia panjang umur, dia perelokkan amalan dia. Ada amalan baik tu dia perelok. Dia tak boleh panjang angan-angan. Panjang angan tidak dibenarkan oleh agama. Panjang umur boleh, tapi nak bercita-cita nak buat benda baik. Faham? Cita-cita nak buat benda baik, panjang umur. Waktu kita minta dengan Allah, ya Allah, panjanglah umur. Panjang umur kerana nak ibadah. Panjang umur kerana nak melakukan ketaatan. Nabi minta panjang umur rahimahullah. Nabi minta panjang umur. Nabi ajak para sahabat minta panjang umur. Jadi para ulama minta panjang umur, tapi Allah Ta'ala memang rezeki dia umur tak panjang. Ulama semua minta panjang umur. Doa dia, ya Allah, panjanglah umur. Tapi Allah Ta'ala umur dia tak panjang. Kita kena minta lah panjang umur kerana nak melakukan kebaikan atas keberkatan. Yang kedua, atas nak dapat kekayaan bermaksud. Bukan banyak harta, tapi jiwa kita ada kekayaan. Ibnu Katsir menyebut bahawa ada dalam salah satu asar daripada Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, tatkala dia bersama rombongan para gubernur dan menteri Bani Umayyah melaksanakan sembahyang hari raya. Dia ni sukanya Umar masa dia berjalan dengan rakyat dia, dengan pemimpin ataupun dengan menteri dia, dia suka singgah pada tempat. Pertama, tempat ibadah. Kalau tuan-tuan nak tengok ciri-ciri pemimpin yang mana
Ada sifat dalam diri dia, ikhlas dalam kepimpinan, dia jumpa rakyat dia di masjid. Itu ciri-ciri dia. Mana kata masjid itu menjadi tempat dia suka bersama rakyat dia. Sama ada Jumaat ataupun 5 waktu atau apa-apa majlis dia datang. Kalau pemimpin yang jadi kaki masjid macam ni rahimahumullah, insya-Allah dia mendapat orang panggil pertolongan ataupun bantuan. Sama juga kalau kita boleh memimpin masyarakat supaya masjid boleh tuan apa dia masyarakatnya supaya masjid bagus. Kita pun semua kan. Kita nak minta baldatun thayyibah, negeri yang baik. Negeri bermakna maknanya tempat yang baik. Wa rabbul ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Mana pemimpinnya baik kan? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, Tuhan pun jadi pemimpin juga, pemimpin bagi ahli keluarga, pemimpin suami yang baik, suami ke masjid. Ada suami ke masjid. Bukan suami ustaz tau. Suami ustaz bila tentu baik, jangan kata ustaz suami saya ustaz bila tentu baik. Tapi yang penting soleh. Fahamnya ustaz ni, jangan hanya spesifik ustaz boleh semua. Ada soleh itu paling utama. Waktu Nabi sebut bahawa laduk soleh, anak soleh. Tapi kalau betul-betulan soleh dia, tapi dia ustaz soleh juga, alhamdulillah. Tapi kalau dia soleh, tak ustaz pun tak apa. Tapi dia memang soleh, ahli solat jaga, tak pernah tipu orang, cakap benar, maknanya setiap urusan dia tu boleh dipercayai. Dia tak ustaz pun, kerja dia sebagai rider hantar barang. Alhamdulillah, dari solat dia berhenti. Ya, seorang lagi memang bidang agama. Ya, orang panggil ustaz lagi kat dia. Tapi lalu depan mati dia buat kering macam tu. Dia tak tahu tak mana dia nak cerita, tak ada tentang solat. Ada orang macam tu. Tuan, Allah Ta'ala tidak tengok pada title panggilan. Allah Ta'ala tengok apa hak amal dia buat. Sebab orang-orang kita amal dengan jangan keliru dah. Kita ada keliru baru masuk. Atas title orang tu dia jangan mudah. Itu mempengaruhi jangan. Hormatlah. Mungkin ada kesilapan dia, kita perbetulkan. Biarlah sampai kita upkan dia agung ke dia melapar-lapar. Semua maknanya silap kita kena tegur. Ada kemuskilan kita kena bertanya. Apa maksudnya? Jangan sampai kita meletakkan kepercayaan lebih. Waktu yang jadi masalah di zaman ni, percaya pada orang melapar-lapar. Ustaz dia pakai kopiah saja. Betul, bagus dia pakai kopiah. Bagus. Dia pakai serban. Bagus. Tapi serban tadi tidak melampaukan yang di dalam. Kopiah dia tak melampaukan. Waktu Islam dia tengok supaya kita ni mengetahui tujuan kita sebenarnya bukan sekadar dari segi luaran, tapi Allah Ta'ala melihat amalan kita dan hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Okeylah pakaian luar dia baik untuk orang kita hormat, tapi untuk kita tegur. Tapi bukan untuk dia menaruh kepercayaan. Percaya saya tengok pakai macam mana. Tak boleh. Dia tak boleh nak jual atas kewajipan dia buat tadi. Nak suruh orang kepercayaan apa dia. Tak boleh. Hal ni berlaku di akhir zaman. Takkan tak percaya saya. Hanya ustaz Eta lagi takkan tak percaya. Jangan pasal macam tu. Ramai orang dah terkena rahimahumullah. Kenapa tuan percaya pada dia? Pasal dia tu guruan. Tu guru pada tu guru mengajar-mengaji Quran. Baguslah. Habis tu bagi semua. Orang bagi semua apa dia nak. Tak boleh. Dia ada benda hak kita boleh bagi, ada benda hak tak boleh bagi. Antaranya, ada benda hak boleh kita cerita, ada benda tak boleh cerita. Cerita benda boleh-boleh. Hak benda, hak privacy, hak peribadi, jangan ada cerita. Ini dah cerita Hafiz rahimahullah. Cerita-cerita lah sekali apa berlaku.
Dia pergi kacau bini kawan dia, bercerai kawan ni kahwin dengan dia. La haula wala quwwata illa billah. Allah, akhir zaman ini. Asalnya cerita bini dia ni harta banyak. Bini dia ni ada orang kaya. Bini dia begini cerita. Kawan dia ni, sekali kawan dia makan kawan. Gaduh dalam rumah tangga dia, tengok rupanya bini dia kahwin dengan kawan. Masya Allah. Cita-cita sama suri dia kata dia suka cerita sebab dia kawan sangat, rapat sangat. Rapat sangat kawan dia. Tak boleh, kita ni ada benda apa kita boleh cerita, ada benda tak. Cerita pada siapa rahimahullah? Cerita mengadu pada Allah. Yang kedua, tempat pihak yang berwajib. Selebihnya jangan mengadu lebih-lebih. Yang pertama, jangan tetap bahagia. Kita tak tahu isi hati orang kan? Baik. Hal ni yang diajar oleh Umar. Maknanya mencari tempat bertemu rakyat dia ialah tempat ibadah. Kita maknanya masjid suram ni bukan tempat solat semata. Tempat nak mengumpul orang untuk nak berpuas silaturahmi. Tempat nak membawa kepada keharmonian. Maka kita buat masjid. Lepas tu dia sebut al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid ni adalah rumah-rumah Allah. Zaman Nabi semua jumpa di masjid, para sahabat dan Nabi SAW. Maknanya keistimewaan dia guna masjid itu bukan sekadar tempat ibadah, tapi tempat kumpulan manusia. Kerana dia tahu tempat itu mesti dijaga. Faham maksudnya? Cuma adalah hukum menyebut ada tempat ibadah, tempat sujud, ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk mengadakan dan sebagainya lah. Setakat dalam perkarangan tidak ada masalah, dibenarkan. Cuma kita kena faham lah. Orang tak faham dia buat isu lah, buat masalah kan. Dia orang faham, insya-Allah dia nampak benda tu adalah satu kebaikan kemaslahatan untuk menyatukan manusia. Baik. Siapa yang seterusnya ada itu ada setengah di kalangan musnad Imam Ahmad ada menyebut. Di antara disebut apa dia? Kita tengok nama tajuk lain pula. Di dalam syurga dikata Nabi SAW, Nahnu na'imatu fala nab'asu nahnul khalidatu fala tabidu tuba liman kunna lahu wa kana lana. Di dalam musnad Imam Ahmad ada meriwayat bahawasanya para bidadari cantik jelita di dalam syurga. Allah. Semua orang dengan syurga ni tuan nikmat kan. Syurga ni dia panggil Adil Yamin dari pihak kanan menerima kitab catatan amalan. Bagaimana yang disebutnya di antaranya pendeta bidadari bernyanyi dan berkata, dia guna disebut menyanyi di tuan-tuan, menyanyi ni sebenarnya tak haram. Yang haram tu dalam usul diri senilah nyanyi. Nyanyi boleh. Memang orang Arab suka menyanyi. Nyanyi je kerja dia. Nyanyi boleh. Isteri menyanyi depan suami. Nyanyi nak menyanyi depan suami, malam ni nyanyi depan suami. Dia tak boleh menyanyi kan, di hadapan lelaki lagi suara dia aurat. Suami tak ada masalah, memang dia Allah Ta'ala anugerahkan suara dia ada orang panggil seni. Maka dia guna sebagai seorang penyanyi. Ataupun kita kata nasyid boleh. Perempuan tak boleh lah, perempuan suara dia aurat. Jadi perempuan tu nak menyanyi di mana? Sebelum dia menyanyi dalam syurga, menyanyi depan suami. Suami pula apabila isteri menyanyi, jangan kata tak sedaplah suara. Jangan kata begitu, dengar je lah. Biar dia nak menyanyi, walaupun tak apa-apa, biar dia menyanyi, kita dengar. Tak. Tapi umur 80 dia tak panggil menyanyi lah, gunalah lafaz syair ke. Dah, syair lah. Memang anak untuk pada memang dia sifat dia suka hiburan kan. Kita orang lelaki suka dengar dah. Suka dengar, orang perempuan suka menyanyi. Jadi apabila begitu, suruh bini menyanyi. Mana dia suruh dia. Sementara tunggu nak makan nasi tu bini menyanyi. Sambil-sambil nyanyi tak dapat boleh. Memang halal. Nak joget halal lagi, joget lagi bini tak ada.
Habis pelik apa dah. Tapi katanya tak ada masalah. Dia tak boleh dia pergi joget depan orang ramai. Mana dia joget? Lama tak joget, mak kita kahwin beri cucu ni tak ada masa nak joget. Joget sekali malam kita joget. Boleh tak ada masalah. Pada dalam syurga ni bidadari dia menyanyi tuan-tuan dan Allah. Tapi orang kata kalau tak tahulah siapa dia ada pengalaman kahwin muda. Memang bini orang muda ni suka menyanyi bini muda. Allahu a'lam, siapa ada pengalaman. Kalau betul katakan dia, kalau salah sila dia. Ada orang kata tak apa dia kahwin dengan muda, kalau dia umur 70, bini dia umur 30, memang kuat menyanyi bini dia. Kalau tak pun lagi dia kayu. Lagi senati kan? Ada senati. Sungguh tak tahu Allah Alam. Ustaz ada cakap dengan siapa, dia kata betul tak? Saya kawan saya tu nampak muda. Kalau satu rahsia dia, bini dia suka menyanyi dulu. Maka saya kata, boleh Ustaz kan? Boleh, tak ada masalah. Dia lelaki bini ni, contoh dia tak ada umrah kan? Menantu ada umrah, anak ada umrah, bira ada umrah, mak ayah ada umrah. Lelaki bini tak ada umrah. Jadi kalau kita faham tak ada umrah, maknanya bebas. Maknanya aktiviti bebas dia tu tidak ada masalah. Maka bagaimana ahli syurga mendendangkan nyanyi dan dia sebut apa dia? Nahnu na'imat fala nabaksu nahnu khalidah. Kamilah yang menikmati kesenangan dan kami tidak akan merasai kekurangan. Masya Allah. Ahli syurga bidadari dia menyanyi dalam syurga. Dia kata kami duduk dalam syurga ni nikmat, tak pernah rasa kesusahan. Memang betul tak? Bidadari tak pernah susah, rahimahullah. Bidadari tak pernah susah. Kerana Allah Ta'ala cipta dia khusus dalam syurga. Bini kita bukan bidadari tau. Jangan faham silap faham tu. Bini kita bukan bidadari. Tapi Allah Ta'ala tak buat bidadari dalam syurga. Bidadari. Dah dengar tak? Temu dengan bidadari. Kadang-kadang ni ada pramugara. Ini pramugara. Bidadari ada, bidadari tak ada. Jadi nak cerita tu, kenapa? Nafsu, keinginan, kecantikan tu duduk pada wanita. Jadi, kita duduk layan bidadari. Maknanya, isteri kita comel, bidadari ni pelayan tau. Maknanya bidadari ni pelayan. Takkanlah bini kita duduk pada bidadari. Faham kan? Maknanya pelayan ni, bini kita lebih comel pada bidadari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut, kecantikan isteri kamu berbanding bidadari. Nah, bagaimana perbezaan dia? Yakni sejauh kamu dalam keadaan memandang, nescaya cantik bini kamu lagi. Duduk jauh nak tengok dia. Comel bini kita lagi berbanding bidadari. Biasanya kita duduk jauh tak nampak dah. Tak duduk jauh, duduk pukul pintu pagar bini mari. Sampung pada bini kita. Dan ceritanya mata kita memandang. Cantik isteri lagi. Allah. Luasnya tuan syurga ni luas tak. Sajuk mata memandang. Cantik bini kita lagi. Saya tak ingin. Ya kan, nak jadi ahli syurga ni. Cantik pada bidadari. Tu isteri, jangan kecewa kalau Allah Ta'ala uji dia ni kurang cantik sikit akan. Suami pun jangan mengungkit. Itu masa kita kahwin cantik lah, itu ada kurang. Pasal apa tu Allah Ta'ala nak cover bagi depan di dalam syurga nak bagi lebih cantik. Tidak tuan Wallahu'alam. Ada lagi tak sambung pada insyaAllah. Maknanya dikata daripada tuan, kata Nabi mereka bersyair dalam syurga. Bahkan dia kata apa dia, kami ni pula dalam keadaan tidak akan hancur, tak rosak, kekal abadi. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut setiap atas muka bumi ni kullu man 'alaiha fa.
Setiap yang hidup atas muka bumi ni akan rosak. Fani rosak binasa hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal tak Allah Subhanahu wa taala. Bidadari dia berjanji dari syurga kami tak rosak dah. Kami kekal abadi, kami dalam keadaan cantik. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut Hur ni apa makna? Hur. Dalam Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan dia sebut hur'in bihurin ain. Kadzalika wa zawwajnahum biruhin. Dia panggil apa dia? Bihurin ain, putih sangat. Coba. Coba memang amat putih. Teramat putih kulitnya. Itu sifat wanita ataupun bidadari syurga. Hurul ain maknanya putih sangat-sangat. Putih lah. Manusia suka putih. Tapi tak suka jaga yang putih. Tapi dalam syurga tak perlu dah. Yang syurga ni tak kotor dah. Macam kita atas dunia pakai jubah putih, kena jaga rumah. Jubah putih, rumah putih, kereta putih, pakaian putih, kena jaga. Tapi dalam syurga dia tidak ada kotor macam dunia. Apa maksudnya? Tak ada daki-daki, peluh-peluh, bau, tiup, semua tak ada. Tak payah pakai dia dora. Tak ada bau dia punya badan. Faham Kerana syurga dia sifat berlawanan dengan dunia. Tak, bihurin ain, putih dia semua. Ini Allah Ta'ala sebut. Fala tabidu tuba liman kana lahu wa kana lana, kata dia pada. Berbahagialah bagi orang yang kami, orang-orang yang kami adalah miliknya dan dia adalah milik kami. Maksudnya siapa dia yang dapat bidadari ni, berbahagialah dia menjadi teman dalam syurga sebagai pelayan. Sejak orang ada bidadari tu orang syurga. Sejak orang ada. Nah, lagi kuat amalan dia, lagi hebat bidadari. Lagi kuat amalan dia, lagi hebat bidadari Allah Ta'ala lagi. Setiap orang mendapat kedudukan berlainan. Waktu sahabat Nabi dia dengar apabila Nabi sebut wanita-wanita bidadari dalam syurga bersyair, mereka tidak ada masa dan nak fikir pasal wanita dalam dunia. Waktu di zaman Nabi Rasulullah, sampai masa kahwin. Dia tidak ada kapal-kapal macam ini. Sampai masa kahwin. Kita tengok generasi dulu pernah buat zaman nenek moyang kita ni. Kenal orang tua kan. Anak sini dia kenal dia kahwin. Sebab dia masa tu dia tidak sehebat hari ni hebat. Kalau mu ayah nak, anak tak nak tak jadi juga. Tapi kalau mu ayah anak nak, ayah tak nak boleh jadi. Apa maksud dia? Untuk dunia ni kalau anak tak nak, mu ayah nak tak jadi kahwin. Tapi kalau anak nak, ayah tak nak jadi kahwin. Faham maksud kita? Jadi dia kahwin rumah tu. Di segi undang-undang tu dia tak tepi. Tapi di segi hukum dia buat. Kahwin model-model. Orang lagi kadang-kadang. Nah, putus hubungan dan sebagainya. Faktor fiqh ni, dia tidak memberi satu penekanan berat. Tak boleh berat, tak boleh nak terlalu orang panggil apa dia. Memayuhkan. Memudahkan cara dia. Tapi syariat, hukum kita kena ambil, tak boleh kita tepi. Tapi hari ni dia dah faham. Mari selalu orang agama minta cara betul, bagi je lah. Bagi je lah kalau dia betul-betul nak kahwin. Jangan kita memayuhkan keadaan. Mengikut prosedur dia, cara yang betul. Kahwin. Tugas kita ni doa je. Baik. Kena mengaji fiqh juga menantu ni. Menantu kena mengaji fiqh juga. Kalau dia ni dapat memertua jadi suka maki hamu dia. Bagi hari maki hamu dia. Daripada kahwin sampai boleh halu. Maki je hamu. Nah, bukan fiqh kata menantu tak perlu pergi. Urung mertua sebab suka maki hamu dia. Tidak dinamakan dosa bagi menantu kerana tidak pergi rumah mertua kalau mertua menyakiti hati dia. Tak dosa, tak pergi. Kenapa tak pergi? Kerana nak menjaga hubungan keharmonian antara suami dia dengan mak dia sendiri. Kalau pergi memang kan.
Jadi pesan kepada suami, bang, apa balik kampung murah je lah, bang. Kalau saya balik, bang, selalu marah pada saya. Dia nak marah, dia air di kepala bang pula. Jadi isteri ambil keputusan tak nak balik. Jadi suami tak nak paksa. Suami kata, tak apalah kalau rasa macam tu, tak senang kan. Sebab suami kena jaga isteri tau. Jangan kata fikir, nengok ayah saya, awak kena hormat 100%. Tak boleh nak paksa kerana mak ayah kita sudah menyakiti dia. Tapi kalau mak ayah kita tidak menyakiti dia, memang dia jadi masalah pula kan. Tapi nak cerita kita kena paksa, memang mau tolong terima lah isteri saya ni. Kita boleh hangus sudah, dia lebih cucu dah. Aku tak nak terima. Perkahwinan sudah. Tak ada masalah, tapi kita kena jaga boleh-boleh. Maknanya, kita kena jaga hati mak ayah kita dan hati isteri kita. Dia tak ada. Syurga di bawah tapak kaki suami. Kalau kamu tak dengar cakap aku, kamu tak masuk syurga. Tak betul tuan-tuan. Cakap macam mana isteri kena dengar. Cakap hak mana di segi syarat boleh dengar. Ada cakap benda hak tak perlu tak tahu nanti. Sudah faham arahan kita, arahan yang betul susah. Sebab berlaku masyarakat lah. Adanya asal balik pun betul gaduh. Asal balik gaduh. Gaduh bukan gaduh biasa-biasa. Tak, tapi isterinya penyampai. Kali kata jangan balik Lagi suami balik seorang, doa lah mudah-mudahan dia buka hati isteri. Sesungguhnya para bidadari yang cantik, dia minta itu bernyanyi dengan suara yang sangat indah, tak pernah didengar oleh makhluk dunia, dan merdu pada mereka dengan nyanyian yang mana makanannya lazat. Tidak ada duniawi pun tidak digambarkan kelazatan. Ada pun orang mendengar nyanyian di sini, disebut di dunia, berangan-angan je lah. Lepas dengar tu tak ada apa. Masa dengar tu sejak, sesungguhnya suara wanita itu aurat. Tak, wanita suara dia, wanita tu aurat suara dia. Jadi bagaimana? Jangan mendengar suara wanita. Jangan dengar. Mereka tak berusaha-urusan yang penting. Contohnya memang kita berusaha bermuamalah dengan wanita. Tapi ada urusan kerja, jadi lebih-lebih tak boleh. Waspada, hati-hati. Tapi urusan kerja kita dilarang untuk mengambil tahu lebih-lebih. Contohnya memang kita buat urusan pejabat. Tak boleh kita nak fikir tepi tanya dia dah makan. Belum. Makan apa? Malam ni masak apa? Malam ni jangan. Itu bini orang. Sama juga isteri jangan tanya lelaki orang. Kecuali memang dia berhajat nak berkahwin. Memang dia nak kahwin dengan lelaki orang. Dia memang niat nak kahwin, bukan dia nak kacau tau. Faham orang ada orang kacau tu. Ada orang suka WhatsApp lelaki tu kerana dia nak kacau rumah tangga orang. Itu memang tak boleh nak kacau rumah tangga orang. Tapi kalau memang dia memang nak kahwin betul, kenapa dia suka PM lelaki tu? Memang dia nak jadikan dia sebagai suami dia. Ada wanita macam ni. Waktu bagi lelaki kalau nak main dengan masuk wanita, dia kena tanya, kenapa awak suka pada saya? Kerana saya nak mengahwini awak. Kenapa apa dia? Kerana jadikan awak sebagai suami saya. Sebab saya tengok awak jaga isteri awak ni baik sangat-sangat. Maksudnya, kalau dia tak tahu kat rumah, dia habis dengan malu. Jadi dia nak jadikan dia sebagai madu, poligami, nak jadikan dia sebagai bini nombor 2. Cinta boleh. Kalau nak jadikan isteri, awak jadi isteri saya, kita jangan banyak-banyak. Jangan duduk berdating, jangan duduk main WhatsApp hari-hari. Tak boleh, nanti kantoi. Begitu. Mana buat macam mana? Terus kahwin. Selesai masalah. Itu dah setuju. Sebab memang niat dia nak kahwin. Dia tak boleh, dia niat nak ganggu rumah tangga dia, tak boleh. Islam tidak benar mengganggu juga rumah tangga orang. Berkahwin dengan seorang lelaki, suami orang bukan ganggu rumah tangga. Dia faham boleh. Kalau dia niat betul kerana dia tak ada itu betul, dia doa ramai orang ini dia boleh terima. Pasal apa dia? Dia niat lillahi ta'ala, memang dia suka kalau seorang ni bertanggungjawab. Dia nak jadikan dia sebagai suami dia. Dia pun cakap betul, dia boleh berkahwin dan jadi bini muda dan dia tidak khianat pada bini hak tua suami dia tak. Tak khianat lagi mana? Dia besar kat suami dia. Barang apa kena adik. Adik macam mana suami dia tanya? Seminggu 7 hari. Rumah saya 2 malam cukup. Rumah kau 5 malam. Adil dia pasal kau tak sihat. Kena gaul, kena penyakit orang tinggal. Siapa nak pergi hantar dia hospital? Siapa nak pergi dia resih dia? Siapa nak pergi hantar dia pergi masuk? Jadi duduk rumah saya 2 malam cukup pak. 5 malam duduk rumah kau. Saya tak kisah. Sebab tu baru betul. Sebab dah bini tu tak apa. Pasal memang lebih pada dia.
Sebab dia memang tak sihat. Tunggu masa dia nanti dia. Tunggu masa dah waktu dia mati. Mana nak cerita begitu? Mana nak cerita ni biar dia tidak nampak dia ni mengkhianati keluarga yang dibina sekian lama. Ni baru tahu perangai. Ni sifat orang yang dikatakan ahli syurga. Ya tuan ya? Allah Ta'ala cukup sekadar tersambung pada masa akan datang. Baik datang daripada Allah. Buat kelemahan di saya semua kemaafan. Mudah-mudahan kita diampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakir fid-din wa alim mutabir Allah hadina siratal mustaqim wa nabiyina siddiqin wa syahadain wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.